Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Cikgu Stella, guru matematik anda. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi dengan topik nombor hingga 7 digit kelas matematik tahun 6. Baiklah, kita akan lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid mesti boleh menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan dan pecahan bagi operasi tolak, tambah, darab, bahagi dan operasi bergabung termasuk penggunaan anu dalam situasi yang diberi. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan penyelesaian masalah. Okey? Okey, dalam penyelesaian masalah, apa yang perlu murid tahu ialah bagaimana kita nak selesaikan masalah yang diberi oleh soalan. Okey, jadi di sini saya akan memberi sedikit um, tips, iaitu yang pertama, murid kena cari apa maklumat yang diberi dalam soalannya. Jadi murid perlu baca soalan itu dan fahamkan, ya. Kemudian cari kata kunci. Sebab kita nak cari apa yang diberi oleh penyataan masalah tersebut. Jadi pertama sekali cari apa yang diberi. Yang kedua, apa yang dicari? Maksud di sini murid perlu tahu apa yang diminta. Apa yang diminta oleh soalan, apa yang dicari oleh soalan. Itu yang kedua. Maksudnya yang ini lebih kepada soalan. Apakah yang diminta? Kemudian yang ketiga, murid perlu menentukan selepas dah tahu apa yang maklumat yang diberi, kemudian apa masalah dia yang dicari, kan? Kemudian murid perlu tentukan operasi. Maksudnya di sini murid kena tahu dah susun atur langkah yang perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini kena planning, dengan operasi ni untuk mengatur langkah penyelesaian masalah. Dan terakhirnya, gunakan operasi yang telah murid tentukan atau rasa inilah dia cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membuat pengiraan. Selesaikan, ya. Akhir sekali, murid perlu menjalankan penyelesaian masalah tersebutlah mengikut operasi yang telah murid kaji, ya. Baik. Sebagai contoh soalan ini, jadi murid mula-mula mesti cuba untuk baca soalan dulu, ya. Dan fahamkan soalan tersebut. Contoh soalan pertama. Pada penghujung tahun 2014, beberapa buah negeri di Malaysia telah dilanda banjir luar biasa. Jadi murid kena baca. Jadual di bawah menunjukkan anggaran bilangan mangsa banjir di 3 buah negeri. Kalau murid baca soalan tu, baca cerita tu, dia macam bercakap dengan kita, ya. Jadi kata jadual di bawah. Gariskan perkataan jadual. Ini yang diberi. Ya, ini yang diberi. Diberi maklumat ini. Inilah maklumat yang diberi. Tadi ingat lagi cara penyelesaian masalah tadi. Yang pertama cari yang diberi, kan? Apa yang diberi? Ini yang diberi, iaitu kalau jadual, murid kena fahamkan jadual. Iaitu ada tajuk. Tajuk ni biasanya di atas dan maklumatnya di bawah. Jadi kalau negeri, negeri dia ada 3 lah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Anggaran bilangan mangsa dalam kurungan orang. Orang ni maksudnya unit. Unit penjodoh bilangan dia. Jadi 45,400 ni bilangan orang lah. Lepas tu ada perkataan 10,800 kurang daripada Kelantan. Kelantan ni merujuk kepada siapa? Maklumat yang di atas ni. Jadi perkataan kurang. Jadi murid kena ini pun diberi. Ya, ini pun diberi. Perkataan kurang. Maksudnya kurang tu kalau kita kata kunci, jadi kalau perkataan yang negatif, kurang. Ya, adalah operasi tolak. Ya.
Jadi kita dah tahu Terengganu ni adalah kurang 10,800 daripada Kelantan. Jadi ni bilangan orangnya ni lebih sedikit ya berbanding Kelantan sebab kita kena tolak nanti. Kemudian Pahang dia bagi satu anggaran bilangan orang ya 33,000. Okey, kemudian di bahagian sini ini yang dicari. Dia minta suruh cari yang ni. Hitung maksudnya kira ya. Jumlah. Okey, jadi kita akan gariskan perkataan kata kunci juga. Jumlah ini kata kunci. Jumlah pula bila kita ada perkataan jumlah, okey, operasi yang kita gunakan ialah tambah. Ya. Mangsa banjir di 3 buah negeri tersebut. Maksudnya murid dah tahu kita kena kira 3 nombor. Ya, ada 3 nombor. Yang ini dan yang ini. Okey, nyatakan jawapan. Okey, ini juga minta carilah jawapannya yang diminta ialah dalam perpuluhan juta. Ini adalah dalam bentuk nombor bulat. Okey, jadi murid dah nampak di situ. Okey, diberi ada di dalam jadual, dicari biasanya soalan ataupun yang diminta untuk kira. Ya, perkataan kira, hitung, ya. Dan okey, yang kalau kita ingat tadi, okey, operasi. Operasi tu kita dah ada ni. Operasi ni yang tambah tolak darab bahagilah. Jadi operasi kita dah tahu kita ada yang kurang dan jumlah. Tolak kemudian tambah. Okey, mari kita lihat cara penyelesaian masalah. Okey, baiklah. Mari kita cuba selesaikan masalah tadi. Okey, kita dah baca soalan, kemudian kita dah tahu apa yang diberi tu adalah yang ada dalam penyertaan masalah. Dan dia kata seperti dalam jadual. Jadi jadual ini adalah maklumat yang diberi. Okey? Okey. Kemudian dicari. Dicari maksudnya apa yang diminta. Okey, diminta ialah kira jumlah. Jumlah ialah operasi tambah. Tambah. Jadi dekat operasi ni memang ada tambah lah sebab jumlah. Tapi dia kata tolak. Tolak ni dari mana? Seperti yang saya kata tadi, perkataan kurang. Okey, jadi kena tolak. Operasi tolak di sini, okey, murid kena hati-hati. Murid tak boleh nak tuliskan ayat matematik itu, fahamkan secara terus. Ya, maksudnya daripada kiri ke kanan. 10,800 kurang tu cikgu kata tolak, cara tolak daripada Kelantan. Tak ada. Murid perlu fahamkan perkataan daripada ni. Okey, jadi maksudnya tolak daripada. Ambil yang dari perkataan daripada ni. Kelantan, okey, kita kena gantikan dengan nilai. Iaitu 45,400. Ya, Kelantan. So, ambil perkataan di belakang dulu. Yang belakang ni akan letak di hadapan. Kemudian, kurang maksudnya tolak 10,800. Ya, kena buat macam tu. Kalau tidak, kalau murid tak buat macam ni, murid akan ambil daripada kiri ke kanan. Murid akan dapat macam mana tau? Macam ni. Okey, kalau contohnya 10,800 kurang tu tolak daripada Kelantan tu tukarkan kepada nilai. Okey, kita akan dapat macam ni. Adalah tidak logik ya sebab 10,800 ni nombor yang lebih kecil. 45,400 ni nombor yang lebih besar. Untuk operasi tolak, kita tak boleh buat macam ni. Betul tak? Jadi, murid kena switch lah ataupun tukar. Okay? Ambil daripada tu letak di hadapan macam ni. Ini jalan kerja yang betul lah. Maksudnya nombor besar, tolak nombor kecil. Okay? Ini untuk Terengganu sahaja. Terengganu. Baik, jadi bila penyelesaian masalah, murid ambil semua. Maksudnya Kelantan, tambah Terengganu, tambah Pahang. Kelantan ada nilai ini. Okey, Terengganu kena gunakan nilai ini. Itu sebab nombor yang kedua dengan ketiga ni untuk Terengganu sebenarnya. Ya. Saya letak T di situ. 45,400 tolak 10,800. Dan 33,000 ni untuk Pahang. T. Ini untuk Kelantan lah. Ya.
Jadi nampak di sini, okey, bila dah selesai buat ayat matematik, ini ayat matematik kena buat. Sebab apa? Ayat matematik ni akan menentukan pengiraan murid. Jadi sebelum kira, semak betul tak cadangan awak ni ataupun perancangan awak buat macam ni, betul tak? Logik ke tidak? Kalau dah yakin, okey, baru boleh buat pengiraan. Jadi sekarang, okey, kalau ikut dalam ni, dia kumpulkan semua, tambah. Letak tambah sekali, baru dia akan tolak. Boleh? Tak salah. Ataupun murid nak ikut sahaja ayat matematik tu dari kiri ke kanan. Jadi maksudnya 45,400, ikut saya ayat matematik yang awak buat ya. 45,400 tambah. Ambil dua-dua nombor supaya mengelakkan daripada buat kesilapan dalam pengiraan. Okey, jadi jumlah yang untuk dua nombor ni ialah 90,800. Ambil 90,800 ni kemudian, okey, letakkan nombor yang ketiga iaitu tolak 10,800. Okey. Jadi 80,000. Kemudian hasil tolak tadi tambahkan pula dengan nombor yang keempat iaitu 33,000. Okey, jadi anda akan dapat 113,000. Sama tak dengan yang ni? Sama kan? Tak ada masalah. Untuk tambah dan tolak, tak perlu sangat ikut urutan. Ya? Boleh kumpulkan mengikut operasi. Tapi jangan mula dengan tolak lah. Okey? Baik. Kemudian, ingat tak tadi dia kata dia nak nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Okey, jadi 113,000 ni bukan dalam perpuluhan. Soalan minta nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Okey, sini dia kata dalam perpuluhan juta. Okey, yang ni bukan, ini nombor bulat. Ya? Jadi murid perlu bahagikan. Ingat lagi, cikgu dia kata kalau kita nak tukar dari nombor bulat ke nombor perpuluhan, ingat lagi, nombor bulat tukar kepada nombor perpuluhan, perlu bahagi dengan 1 juta. Ada 7 digit. Nombor perpuluhan tukar kepada nombor bulat, kita kena buat darab 1 juta. Ya? Jadi dekat sini ada banyak teknik iaitu, salah satu, ada 2 teknik kan? Iaitu teknik ombak. Ya? Jadi kalau cikgu letak sini lah ya. 113 sifar. Okey, bahagi dengan 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sifar. Saya akan mula dari belakang. Ini teknik ombak. Gerak ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik ni dah ke depan. Depan tak ada nombor lagi. Kita boleh tambahkan sifar. Itulah dia jadi sifar perpuluhan 113 juta. Ya? Senang kan? Pentingnya tahu apa yang diberi, apa yang dicari, operasi. Kemudian semak ayat matematik dulu. Kemudian baru kira. Jadi jawapan akhir, murid boleh lengkapkan ayat matematik tu. Salin semula ayat matematik yang awak buat dekat atas ke bawah. Kemudian buat satu pernyataan. Sebab dia kata nyatakan. Jadi buat satu pernyataan. Jumlah mangsa. Yang ni boleh dapat soalan. Ulang balik. Jumlah mangsa banjir di 3 buah negeri ialah. Yang ni adalah hasil yang awak kira ni. Okey? Itu sahaja. Tak ada masalah. Ya? Tak susah. Okey. Untuk soalan yang kedua. Okey, saya bagi masa murid untuk baca dulu. Okey, baca pernyataan masalah. Kemudian, sambil baca tu, murid gariskan, keluarkan kata kunci.
kata kunci dan juga nombor. Ya? Apakah kata kunci yang murid jumpa dan berserta dengan nilai sekiranya ada. Okey, contoh. Okey, kata kunci yang pertama, mengeluarkan. Okey, kemudian dia ada nilai. Nilai ni saya akan bulatkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kata kunci dia, ya, sasaran pengeluaran pada setiap tahun berikutnya. Itu adalah kata kunci. Iaitu, ini benda yang belum berlaku. Tapi mereka dah buat sasarannya. Okey, setiap tahun berikutnya, setiap tahun. Okey, dan ada nombor, iaitu 2 kali. Okey, jangan gariskan 2 sahaja ya, sebab dia kata 2 kali. Kemudian dia kata berbanding tahun sebelumnya. Yang ini pun perlu murid gariskan. Ya. Kemudian apa yang disuruh cari ataupun soalan dia apa? Sekarang ada tanda soal di sini kan? Okey, jadi apa yang dicari itu adalah perkataan yang sebelum tanda soal tu. Berapakah jisim dalam kilogram? Okey, itu belum lagi. Minyak yang dikeluarkan pada tahun. Okey, sekarang dia minta jisim dalam kilogram tahun 2019. Okey, dia merujuk pada 2019. Jadi kita dah tahu ini yang disuruh cari dan diberi ada lagi 1 tahun di sini, 2015. Okey, ini adalah maklumat yang diberi oleh penyertaan masalah atau soalan. Okey, baiklah. Cara penyelesaian dia. Okey. Murid lihat, ingat tadi dia kata diberikan dalam bentuk pecahan. Okey, 1/5 juta pada tahun 2015. Pengeluaran dia ialah 1/5 juta. Jadi, kalau murid ingat pada kelas yang lepas, cikgu telah memberikan tips berkenaan dengan penukaran pecahan kepada nombor bulat dan nombor bulat kepada nombor pecahan, iaitu dengan cara teknik hafalan. Di sini ada maklumat itu, iaitu 1/5 juta bersamaan dengan 200,000. Jadi kalau murid dah hafal, murid tak perlu buat pengiraan. Murid dah tahu 1/5 juta itu 200,000. Jadi untuk 2015, 1/5 juta itu bersamaan dengan 200,000. Ya? Okey. Kemudian, ada kata kunci ataupun ada yang diberi tadi, dia kata untuk setiap tahun berikutnya adalah 2 kali pengeluaran daripada tahun sebelumnya. Bermaksud pada 2016, tahun hadapan, tahun selepas 2015, adalah 2 kali tahun sebelumnya. Sebelumnya tu 200,000. Jadi 2016 2 darab 200,000, 2 kali. Perkataan 2 kali ni kita dia sebut dah tadi dalam perkataannya 2 kali. Kita gantikan dengan nombor. Sebab 2 ni dia ada perkataan dan dalam bentuk nombor dia 2. Ini nombor 2 lah. 2 kali maksudnya 2 darab. Ya. Tahun sebelumnya 200,000. Jadi itu sebab 2 darab 200,000. Ya, untuk 2016. Jadi kita akan dapat sebab dia banyak sifar di sini, kita tak perlu nak buat bentuk lazim ya, sebab dia melibatkan digit yang mempunyai nilai sifar. Jadi kita darab saja 2 darab 2, 4. Yang belakang ni kita akan salin semula. Jadi 2017 adalah tahun berikutnya juga. Jadi kita ambil daripada 2016, yang ini darab dengan 2. So 400,000 tu adalah nilai pengeluaran pada tahun 2016. Murid kena faham dia kata setiap
tahun dia ada 2 kali tahun sebelum. Jadi untuk 2017 awak kena gunakan tahun sebelum iaitu 2016. Jadi dapat 800,000. 2018 adalah 2 kali tahun sebelumnya iaitu 2017. Jadi 2017 800,000 darab dengan 2. Sehinggalah 2019 kita gunakan tahun sebelumnya iaitu 2018, ya. Okey, ini salah satu cara. Bila kita dapat jawapan, kita dapat dalam 3,200,000. Okey. Okey, sekarang ni soalan kemudian minta nyatakan kira jisim dalam dia tak bagi tahulah, ya. Sama ada dia hanya minta jisim pada tahun 2019. Jadi murid boleh juga jawab 3,200,000. Boleh. Ini pun betul. Akhir sekali, ya. Atau sekiranya murid, sebab kita dah belajar teknik untuk menukar kepada perpuluhan juta dan pecahan juta. Murid juga boleh buat macam ni untuk permudahkan dia. Yang ini adalah optional, ya. Tapi pastikan jawapan anda, kiraan anda tu mesti betul. Sekiranya hendak membuat jawapan dalam bentuk yang mudah. Sebab soalan dia tak minta, tapi sekiranya murid dapat tunjukkan yang murid tahu konsep penukaran dari nombor bulat ke nombor perpuluhan, boleh bahagikan kepada 1 juta. Tapi sini tak ada juta kan, tapi bila buat pertukaran tu kena ada perkataan juta, ya. Jadi 32/10 juta, ataupun dalam bentuk perpuluhan dia. Ada sifar di sini, kita dan tukarkan titik perpuluhan ke hadapan. Jadi jawapan dia 3,2 juta. Itu jawapan dia. Okey? Okey. Di sini cikgu nak beritahu, selain daripada murid boleh tukarkan maklumat yang murid dapat, keluarkan, macam soalan tadi dia beri, kita gunakan jadual, ya. Selain daripada gunakan jadual untuk memudahkan murid lihat, murid juga boleh gunakan teknik lukisan. Di sini saya akan tunjukkan macam mana daripada maklumat yang diberi, murid tukarkan kepada bentuk yang lain yang mudah untuk dilihat. Baik, maklumat yang diberi 2015 1/5 juta. Kemudian setiap tahun berikutnya 2 kali jisim tahun sebelumnya. Kemudian minta berapa jisim untuk tahun 2015. Jadi di sini saya akan keluarkan maklumat ini dalam bentuk lukisan garis nombor. Sebab dia melibatkan masa, saya buat timeline ataupun garis masa. Jadi saya akan garis. Dia kata 2015 kan? Saya akan buat 2 tahun. 2015, kemudian 2016, 2017, 2018 dan 2019. Nampak tak tu? Ya, dia punya jelas, ya. Ini berkenaan dengan masa. So dia ada pergerakan masa di sini. Ini adalah masa ataupun tahun. Ya. Jadi sebab mudah untuk murid nampak yang murid kena gerak satu persatu dahulu sehingga mencapai 2019. Ini yang dicari. Ya, ini yang dicari. Baik. Jadi 2015 1/5 juta ataupun kita dah tahu 1/5 juta bersamaan dengan 200,000. Jadi dikata sasaran setiap tahun berikutnya. Jadi ke hadapan. Sasaran dia ke hadapan adalah 2 kali tahun 2015. Jadi 2016 ni 2 darab 200,000 iaitu 400,000. 2017 2 kali tahun sebelumnya. Jadi 2 darab 400,000 iaitu 800,000.
2018, 2 darab 800,000. Jadi jawapan dia 1,600,000. Ya, 8 darab 2, 16. Jadi belakang ni, kita 1, 2, 3, 4, 5 ni, kita salin semula ya. Jadi 2019. Okey, ini kita dah darab dengan tahun sebelumnya iaitu 1,600,000. Iaitu 16 darab 2. Kalau murid boleh darab terus, okey, murid tahu, tak apa, boleh buat mental calculation ya. Kalau tak, murid buat beruntun alsin 16 darab 2, okay, iaitu 32 kan. Okey, buat sahaja 32. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ni salin. Okey. So, dapat dah jawapan. Iaitu 3,200,000. Okey. Tapi, kalau yang macam soalan tadi lah. Kalau murid rasa murid nak menggunakan perkataan juta, nak permudahkan, tak nak pakai banyak-banyak sifar ni. Okey. Murid boleh gunakan, okey, 3,200,000 ni, okey, bahagi dengan sejuta. Kenapa nak sejuta? Kita nak, okey, kita boleh keluarkan. Ini teknik buang nilai sifar. Okey, 345. 345 sudah buang, so saya dapat 32/10, okey, juta. Okey, bila kita dah bahagi dengan 1 juta. Jadi yang ni dapat dengan 3.2 juta. Okey, itu pengiraan. Kemudian murid akhirnya perlu buat satu penyertaan. Okey, so ini cara ya penyelesaian masalah dia. Kemudian buatlah penyataan. Jisim minyak masak pada tahun 2019 ialah 3.2 juta kg. Ya? Sebab unit dia dalam bentuk kg. So, kena tulis unit juga di akhir jawapan. Okey. Okey. So, ini terpulang pada keselesaan murid ya. Saya rasa kalau murid lukis, murid boleh nampak dengan lebih jelas maklumat tersebut. Okey? Senang kan? Lihat yang ni pula. Okey, soalan yang sama, kemudian dia ada soalan lebih yang lanjut. Okey, jadi murid biasa soalan yang akan keluar pada dalam kertas-kertas peperiksaan, iaitu soalan yang mempunyai anak soalan, ya. Dia bukan dia akan bergantung juga pada soalan yang sebelumnya itu tadi. Okey, jadi dia kata jisim minyak masak yang dikeluarkan pada 2017 ialah 800,000. Jadi ini sama lagi soalan juga. Okey, ada kaitan dengan sebelum ni, maklumat sebelumnya. Jadi kita gariskan juga perkataan ataupun kata kunci ya, dan juga nilai atau nombor. Jadi 2017 800,000. Okey. Kemudian jisim pengeluaran bagi setiap bulan adalah sama banyak. Okey, tadi dia cerita pasal tahun ya. Sekarang dia cerita berkenaan dengan bulan. Jadi di sini maklumat murid berkenaan dengan pengetahuan murid tentang masa dan waktu perlu ada. Okey. Jadi dia kata setiap bulan mesti sama banyak. Setiap bulan sama banyak. Ini kata kunci. Sama banyak. Okey. Apa maksud sama banyak? Nanti saya akan beritahu apa operasi dia. Berapakah jisim? Ini yang dicari. Minyak masak yang dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan pertama. Okey. Jadi murid, sekarang ni dia tidak bercerita tentang tahun ya. Dia cerita tentang bulan pula untuk tahun tersebut. Okey, jadi kita lihat 2017, okey, dia kata dia nak beri satu nilai 800,000 kilogram. Okey, kemudian dia kata pengeluaran setiap bulan adalah sama banyak. Jadi maksudnya okey, bulan pula dalam setahun
ada berapa bulan? Okey, ada 12 bulan. Jadi kalau murid suka untuk membuat bentuk lukisan, okey, murid boleh buat dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk garis nombor. Kan? Okey, dia kata ada satu perkataan lagi, sama banyak. Okey, perkataan sama banyak ini biasanya merujuk kepada operasi bahagi. Kerana kita nak bahagikan kepada 12 bulan. Okay, jadi kalau saya suka melukis. Jadi saya akan buat garisan. Okay, jadi Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November dan December. Okey, ada 12 bulan kan? Jadi dia kata, berapakah GC minyak masak dalam tempoh 3 bulan pertama? 3 bulan pertama yang ni. Januari, Februari dan March. So, saya macam mana nak tahu pengeluaran untuk setiap bulan? Saya kena sama banyak kan? Saya kena bahagikan. Jadi, di sini ada dua matematik. 800,000 ni bahagi dengan 12 darab 3 sebab dia nak 3 bulan yang pertama. Ini 3 bulan ya. Ataupun 800,000 ni darab dengan 3 dulu baru bahagi dengan 12. Yang manakah ayat matematik untuk menyelesaikan situasi yang diberikan? Adakah kita kena darab 3 dulu atau kita kena bahagi dengan 12 dulu baru darab dengan 3? Okey, yang mana satu? Okey, untuk saya saya nak cadangkan murid untuk baca soalan tu dan ikut urutan pada cerita. Okay, contoh yang ni dia kata, GC minyak masak dia beri 2017 800,000. Kemudian dia dah bagi tahu GC pengeluaran setiap bulan adalah sama banyak. Bila saya letak bahagi di sini dan dia kata setiap bulan ada 12 bulan. Okey, ada 12 bulan dalam setahun kan? Jadi saya akan ikut cerita tersebut, urutan. Jadi saya jumpa 800,000 dulu kan. Okey, kemudian saya jumpa ni, dalam ayat ni juga, dalam ayat kedua ni, GC pengeluaran bagi setiap bulan adalah sama banyak. Sama banyak, saya pun dah bagi tahu, kata kunci sama banyak itu merujuk, kita boleh katakan, disuruh kita bahagi, operasi bahagi. So, saya akan buat bahagi. Okey, bahagi dengan pengeluaran setiap bulan. Dalam setahun ada 12 bulan. Saya akan buat macam tu dulu. Kenapa? Sebab soalan tu, dalam soalan ni dia sebenarnya memberitahu kita cara untuk menyelesaikan masalah juga. Kerana apa yang diberi itu adalah maklumat untuk menyelesaikan masalah. So kita kena bahagikan dengan 12 dulu. Okey, so kita nak tahu satu bulan ada part berapa. Okey, kemudian barulah dia kata berapakah GC minyak masak yang dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan pertama. Okey, kerana mereka semua ni sama, banyak, bermaksud pertambahan itu sama. Kalau ditambah dengan berapa, dia akan ikut. So, kita kena darab dengan 3 je lah. So, dia kata 3 bulan pertama, maksudnya kita kena darab 3. Jadi, bukan darab 3 kemudian bahagi. Ini salah. Okey. Tidak mengikut soalan ya. Jadi kalau nak selesaikan masalah ni, tips cikgu ialah ayat matematik itu cuba lihat susunan apa maklumat yang diberi ya. Untuk kes ini yang betul ialah A dan bukan B. Okey. Okey, baiklah kita lihat soalan seterusnya. Okey. Sama tu kita baca bersama dan kemudian kita cari kata kunci. Okey. Sebuah syarikat telah menerbitkan sejumlah bahan bacaan yang terdiri daripada buku rujukan. Okey, bila ada perkataan daripada sahaja, murid take note ya. Okey, ambil perhatian. Buku rujukan, okey, komik, majalah. Okey, komik, okey, dia ada perkataan komik balik lagi. Okey, dia beri satu nilai 3/10 juta. Ada kata kunci kurang. Okey, kurang maksudnya tolak.
daripada buku rujukan. Maksudnya ada berkaitan dengan buku rujukan. Dan komik dan ni maksudnya dia masih merujuk pada komik ya. Komik juga ada 21,800 naskah. Lebih maksudnya tambah daripada majalah. Majalah merujuk pada majalah. Sekarang dia minta kira jumlah buku rujukan. Sekarang dia minta cari buku rujukan. Ini yang dicari ya. Dicari buku rujukan. Dicari. Jika maksudnya kalau bilangan majalah. Majalah ni dia dah bagi 0.45. So majalah ni 0.405 juta. Ini adalah maklumat yang diberi dan juga diminta untuk cari. Kita dah dapat ni dan kita dah tahu dah operasi yang terlibat ya. Ada tolak dan tambah. Baik, mari kita gantikan atau tukarkan maklumat tadi tu dalam bentuk yang mudah dilihat. Jadi kita dah tengok ada 3 iaitu komik ni kurang 3/10 juta daripada buku rujukan. Kalau ni maklumatnya penting. Komik juga lebih. Dan komik juga ada sifar. Yang ni adalah majalah. Jadi kalau saya akan buat dalam bentuk jadual. Ya. Jadi majalah. Kita dah tahu ada majalah. Ada buku rujukan. Ada buku rujukan. Komik dulu ya. Letak komik dulu. Dan juga kita ada buku rujukan. Buku rujukan ni lah yang minta dicari. Ini yang dicari. Ya. Jadi komik ni ada 2 maklumat. Iaitu 3/10 juta kurang. Ya. Maksudnya dia kena tolak dengan buku rujukan. Kurang. Dan komik juga adalah 21,800 lebih. Ini maklumat untuk komik. Jadi kalau kita nak selesaikan, kita kena selesaikan ni dulu. Komik ni dulu. Sebab buku rujukan ni akan kita dapat bila kita tahu jumlah komik. Majalah kita dah tahu. 0.405 juta. Tapi kalau kita perasan di sini, dia dalam bentuk perpuluhan. Macam mana saya nak tukar kepada nombor bulat? So murid dah tahu dari perpuluhan ke nombor bulat kita kena darab dengan sejuta. Sejuta ada 6 sifar ya. Jadi maksudnya kita buat ombak. Teknik ombak gerakkan sebanyak 6 kali ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini kita letakkan sifar. Saya mudah sinilah. Sifar 405 gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6 ya? Sebab ada 6 sifar di sini kan. Bergantung pada sifar tu. Jadi sifar ni perpuluhan ni dah bergerak ke belakang. Sifar yang pertama ni kita boleh abaikan. Kita ambil 4 sifar 5. Sifar. So majalah tu adalah 405,000. Baik. Jadi bila kita nak tengok komik, yang ada berkaitan dengan majalah ialah ni, maklumat ni. 21,800 lebih daripada majalah. Jadi majalah ni 405,000. Jadi komik kita dah boleh cari juga sebab majalah kita dah dapat dalam bentuk nombor bulat. Lebih bermaksud tambah. Jadi untuk komik 405,000 ayat matematik dia 405,000 tambah dengan 21,800. Kenapa tambah? Sebab dia kata di komik ni lebih maksudnya tambah ya. Jadi kena cari ni dulu. Dia 405,000 ni tambah dengan 21,800. Murid dah boleh buat pengiraan. Ini ayat matematik dia. Jadi buat pengiraan bentuklah lazim.
Okey, jadi jawapan dia kita lengkapkan 42,426,800. Okey? Okey, itu untuk komik. Okey, itu untuk komik. Jadi sekarang nak kira buku rujukan. Ya. Buku rujukan dia kata komik ni 3/10 juta kurang daripada buku rujukan. Bermaksud buku rujukan tu banyak 3/10 lebih daripada 3/10 juta daripada komik. Kita tukarkan perkataan ni. Okey, kita buat dia dalam bentuk ayat tadi yang ni negatif kan? Kurang. Jadi kalau lawan untuk negatif positif lah. Maksudnya kita kena tambah. Jadi buku rujukan adalah 3/10 lebih juta, ya, juta lebih daripada komik. Itu maksudnya. Sebab komik dia kata kurang, maksudnya buku rujukan lebih banyak. Jadi 3/10 juta lebih daripada komik. Sekarang 3/10 juta kalau kita lihat di sini dalam bentuk pecahan. Ya? 1/10 juta kalau murid ingat, okey, hafal adalah 100,000. Okey, jadi kalau 3/10 juta, bermaksud, okey, berapa? Kalau 1/10 juta, maksudnya 3/10 juta ni adalah 3 darab dengan 1/10 juta. Betul? Jadi 1/10 juta ni kita gantikan 3 darab 100,000. Okey, jadi 3/10 juta juga ialah 300,000. Okey, tapi itu belum lagi buku rujukan ya, sebab kita belum lagi tambah dengan lebih ni. Ini murid kena tahu ya, saya bila saya tukarkan bentuk tu, saya tambahkan. Ya, kenapa? Sebab sini kurang, bermaksud saya perkataan lawan dia ialah lebih. Jadi saya tambah di sini. Kalau saya guna komik, saya kena tolak. Tapi saya akan terus guna buku rujukan, saya akan tambah. Lebih, maksudnya tambah dengan komik. Komik ni 426,800. Buat macam tu sajalah. Okey. Jadi kita akan dapat, kemudian ini ayat matematik dia untuk cari buku rujukan. Okey, kemudian murid boleh dah kira. Okey, kira bentuk lazim. 426,800 tambahkan dengan 300,000. Okey, murid akan dapat, okey, jawapan dia 726,800. Okey, sekarang kena gunakan penjodoh bilangan lah. Okey. Okey, naskah. Sebab buku kan. Jadi akhir sekali buku rujukan, jumlah buku rujukan ialah, okey, murid boleh buat. Jumlah buku rujukan ialah ialah 726,800 naskah. Okey, apa yang penting yang saya nak bagi tahu di sini ialah cara untuk menggunakan maklumat yang diberi dan juga cara murid mencari. Okey, bentuk tu dalam bentuk yang sukar untuk dikira sebab dia dalam bentuk perpuluhan. Jadi murid kena buat pertukaran dulu. Dalam bentuk pecahan pun murid kena buat pertukaran. Jadi di sini kita dah ada kata kunci kan. 1/10 juta. Jadi mudah. Ya, mudah untuk kita kira. 1/10 100,000. Jadi kalau 3/10 maksudnya 3 darab 100,000, 300,000. Dan juga kata kunci kurang dan lebih. Okey, bila ada murid menggunakan kata berlawanan, kena tukarlah dari kurang ke lebih. Macam tu. So operasi dia pun berubah. Okey? Okey, baik. Daripada soalan tadi, dia ada soalan anak lagi, iaitu jika buku rujukan terdiri daripada buku bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik dan sains yang sama banyaknya, hitung bilangan buku matematik
matematik. Okey, macam mana kita nak buat ya? Okey, tadi kita dah tahu kata kunci dia jika buku rujukan. Okey, buku rujukan terdiri daripada ini, buku bahasa Malaysia, Inggeris, matematik dan sains. Hitung matematik. Tadi buku rujukan tadi berapa? Kita dah kira kan buku rujukan. Adalah 726,800. Okey? Okey. Di sini ada perkataan sama bilangannya. Sama bilangannya. Sama bilangannya maksudnya apa? Kita kena buat bahagi. Dan ada berapa bilangan buku? Okey, yang dekat sini walaupun dia sebut murid boleh tahu. Ya, apa yang disebut itu adalah kita boleh gantikan kepada nombor. Jadi buku rujukan yang ada buku bahasa Malaysia 1, buku bahasa Inggeris 2, matematik 3, sains. Ada berapa jenis buku semuanya? Okey, kalau buku rujukan tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, BM, BI, Math dan sains. Dan dia kata sama bilangannya. Maksudnya semua sama ya. Hitung bilangan. Kemudian akhir sekali yang dicari ialah buku matematik. Okey, buku matematik. Sekarang ni ada 4 buku. Bila dia kata sama bilangannya, sama bilangan ni adalah bahagi. Jadi jumlah ni, okey, ayat matematik dia untuk mencari ni, penyelesaian dia ialah okey, 726,800 bahagi dengan 4. Kenapa bagi 4? Sebab sama bilangan. Dan kemudian dia minta nyatakan matematik. Matematik ni termasuk dalam 4 buku tersebut. So sekarang murid hanya buat pengiraan bahagi 4. Seperti inilah ya. Okey, cikgu kira dulu. Okey, turunkan 6. Okey, turunkan 2. Turunkan 8. Turunkan sifar. Turunkan sifar. Okey, jadi setiap ni ialah 181,700. Okey. BM 181,700, BI 181,700, matematik 181,700, sains 181,700. Murid boleh buktikan ya sama ada jawapan tu betul atau tidak. Sebab dia kata mesti sama, itu sebab semua ni sama. Jadi kalau kita tambah semula 181 tambah 700 ni, kita boleh buktikan sama ada betul tak kiraan kita ni dengan tambah semuanya semula. Jadi kalau kita tambah, kita akan dapat balik tak 726,800. Ini adalah teknik semakan. Ya, teknik bergerak ke belakang dan kita semakan. Semaklah. Okey, kita buat dua-dua dulu. Okey. Nombor yang ketiga. Nombor yang keempat. Okey. Ya, kita dapat semula 726,800 bermakna okey, matematik itu nilai dia 181,700. Okey? Itu mudah kan? Murid hanya perlu dekat sini dia hanya murid kena ingat ya, apa yang disebut tu murid kira berapa. Okey, berapa bilangan buku. So dia merujuk pada satu entiti saja, satu bahagian saja iaitu buku rujukan. Okey, dalam buku rujukan tu ada bahasa Malaysia, ada bahasa Inggeris, ada matematik, ada sains. Jadi ada 4 semua buku lah untuk buku rujukan saja. Okey, yang ini yang murid kena perhatikan ya. Okey. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Diharap murid boleh faham apa yang cikgu sampaikan.
Okey, murid boleh cuba buat latihan yang akan cikgu berikan nanti. Sekiranya ada apa-apa masalah, bolehlah bertanya kepada saya. Okey, sekian sahaja. Terima kasih semua. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Bye.